Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kalau ni ikut ke selamat malam, sebab cikgu tengah rekod ni malam-malam, anak cikgu dah tidur. Okey, saya harap semua kelas saya 4 UKM. Kelas matematik 4 UKM. Saya tersasul lah video sebelum ni. 4 UKM. Anak-anak murid cikgu yang cikgu rindu. Kita teruskanlah pembelajaran secara maya ni. Kamu tahniahlah cikgu ucapkan kalau kamu dapat sertai kelas secara online ni, sebab cikgu faham bukan mudah nak keluar daripada kebiasaan. Tapi inilah realiti dunia sekarang yang kita kena kena adaptasi daripada keadaan semasa. Kalau orang lain, sekolah lain, murid lain, semua dah boleh buat PDPR secara online. Jadi kita kena kejar diorang. Kita kena relevan. Kita kena kekal relevan. Dah tak relevan dah nak contohlah tak relevan mandi air perigi. Mana ada perigi kan? Dah tak relevan dah. Itu zaman dulu, zaman Tok Kaduk. So sekarang ni zaman serba canggih. Kamu kena kekal relevan, adaptasi dengan keadaan semasa. Kalau kita tak mengadaptasi, kita tak relevan, kita akan ketinggalan. Kamu akan ketinggalan sebab orang lain dah maju ke depan. Apa-apa tahniah. Tahniah cukuplah 2 minit sebagai pengenalan. Okay, so hari ni kita akan move on pada subtopik seterusnya. But before that, cikgu nak refresh yang lepas. Kamu dah belajar pasal penyataan. Adakah satu ayat tu penyataan atau tidak? Dan jika dia penyataan, kamu kena tentukan benar atau palsu. Ini yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, hari ni kita nak bina penyataan. Kamu nak bina satu penyataan benar dan penyataan palsu. Okey, dia bagi kamu ayat matematik, kamu yang bina. Nak jadikan dia penyataan benar atau nak jadikan dia penyataan palsu. Okey, contoh yang dia bagi ni, 13, 2, 11 tambah lebih besar. So, nak jadikan dia benar, kamu tengok nombor kat sini. Ni lebih besar kan. So, dia letak lebih besar. Ada 3 nombor. Okey, kamu kena tambahkan 2 nombor supaya dia jadi lebih besar daripada 1 nombor. So, kalau nak mudah, kamu ambil, sebab dia bagi angka, dia bagi simbol tambah kan. Kamu nak mudah, kamu ambil lah angka yang paling kecil, iaitu 2. Bermaksud 13 tambah 11 confirm akan lebih besar daripada 2. Macam ni lah. Ataupun kamu ada jalan lain ataupun angka lain, kamu tambahkan 13 tambah 2 lebih besar daripada 11. Ni 15 kan. Pun boleh. Dia akan ada banyak jawapan. Takkan sama. Okey, pernyataan salah. Okey, pernyataan palsu. Pernyataan palsu ni sangat simple. Kamu terbalikkan saja. Yang macam ni. Yang ni dia bagi 11 tambah 2 sama dengan 13. Lebih besar daripada 13 ke? Of course lah, tidak kan. Palsu lah kan. So, ada satu cara yang lebih mudah adalah kamu terbalikkan saja. Lebih besar, 2 kat depan, 13 tambah 11. So, 2 impossible lah lebih besar daripada 13 tambah 11. Ini pun betul juga. Ataupun 11 lebih besar daripada 13 tambah 2 pun betul jugalah. Palsu lah. Okey, so cikgu bagi satu contoh. Kita selesaikan bersama. Okey, 4, 6, 1 tambah lebih kecil. So, kita letak lebih kecil kat sini. Lepas tu cikgu cakap tadi ni operasi tambah kan. So, ni 1 kan. Kita letaklah angka yang paling kecil. Kita ambil angka yang paling kecil letak kat sini. So, 4 tambah 6, 10. 10 lebih kecil daripada 1 ke? Minta maaf ya, sebab ini simbol dia lebih kecil. So, kita terbalikkan lah. 1, 4 tambah 6. 1 lebih kecil daripada 10. Okey, benar. Itu nak jadikan dia palsu, macam tadi. Terbalikkan je.
4 tambah 10, 4 tambah 6, 10. 10 takkan lebih kecil daripada 1 kan? So ni palsu lah. Palsu lah. Okay, settle. Yang ni operasi darab, operasi tolak, bahagi dan tambah. Okay, cikgu nak yang 3 ni kamu try sendiri. Okay, yang nombor 5 sebab dia panjang, jom kita selesaikan bersama. Ada simbol tambah, ada simbol tolak. Dan dia simbol lebih besar. Okay, so ada simbol tambah, simbol tolak. Dia akan ada banyak jawapan. Ikut kreativiti kamu. Takkan, kalau betul lah kan. Dia tak semestinya sama macam cikgu. Okay, jom kita tengok. Kita akan pakai maklumat yang dia bagilah. 7 tambah 5, 12. 7 tambah 5, 12 kan. Lepas tu ni 13 tolak 2, 11. 12 lebih besar dari 1. Okey, benar. Boleh pakai. Lepas tu yang ni terbalikkan je lah. Alamak, senangnya. Ataupun kamu ada jawapan selain daripada ni, it's okay. Boleh try. Nanti tunjuk kat cikgu. Okey, satu lagi. Nak masuk. Bentuk satu pernyataan benar dengan melengkapkan pernyataan yang diberi menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. Semua atau sebilangan. Orang putih cakap all or some. Nanti kamu belajar kat universiti, kamu akan jumpa ni. Quantifier all or some. Kamu tak akan jumpa semua dan sebilangan lah. Maksudnya dalam bahasa Inggeris lah. Baca kat you nanti. Okey, sebagai contoh ni, dia bagi contoh. Sebilangan nombor genap boleh dibagi dengan 3. Salah. Ada ke? Oh, ada. Sorry. 18. Macam 18 kan? 18 boleh bahagi dengan 3. 18 kan genap. Okay, so dia jadi benar. Alright. Nombor 1. Poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Poligon sekata ni maksudnya bentuk poligon yang sisi dia sama panjang. So sebab tu kita panggil dia sekata. So semua poligon yang dikata. So dia akan jadilah benar. Soalan nak jadikan pernyataan tu benar. Okey, pecahan wajah adalah kurang daripada 1. Pecahan wajah dia kurang daripada 1. Pecahan wajah. Okay, kamu kena tahu tu. Apa tu pecahan wajah? Pecahan wajah tu contoh macam nombor 5. Nombor 5 bagi 1. So akan dapat 5. Ni wajah lah. Jadi wajah. Kalau tak wajah, dia jadi 5/6. 5/7. 5/8. Dia bawah dia lebih besar daripada atas. Jadi bila dia kurang daripada 1, yes lah. It means that semua. Okay. Alright. Ketiga. Nombor ganjil adalah nombor perdana. Okay, kamu kena tahu apa tu nombor ganjil. Ini saya refresh balik ni. Ini ya Allah, ini sekolah rendah dah jumpa. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kalau nombor genap 2, 4, 6, 8, 2. Nombor ganjil ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu. Nombor perdana ni nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Iaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Dan semua nombor ganjil kecuali 2. Semua nombor ganjil kecuali 2. So bila dia kata nombor ganjil adalah nombor perdana, semua ke sebilangan? Cikgu dah terang ni, cuba kamu try. Gandaan 8 ialah gandaan 4. Okay. Gandaan ni adalah sifir. Sifir 8, 6, 16, 6, 16. Sifir 6. Allah, tak ingat pula cikgu malam-malam ni.
4, 8, 12, 16, 20. Okay, semua dalam sifir 4 ni, semua dalam sifir 8 ni ada tak dalam sifir 4? Angka-angka ni, 8 ada, 16 ada, 24 ada. Kamu cari. Kamu terjawab. Okay, next, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik mempunyai 2 punca ke? Kalau linear ada 2 punca. Kalau linear ada 1 punca. Sebab tu garis dia macam ni. Kalau kuadratik yang kita dah belajar, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Kuadratik dia always do 2. So, ni apa? Semua kesebilangan. Okay. Alright, so kerja kamu ni je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soalan yang telah kita bincang bersama-sama. Cuba try buat. Okay, saya akan semak secara maya dan kamu akan semak dalam kertas tu pakai pen merah masing-masing. Right, sendiri kat rumah. Nanti bila naik sekolah, cikgu akan chop. Okay, buat ya. Kalau sayang cikgu buat. Kalau sayang mak ayah buat. Kalau sayang dia sendiri buat. Nak pandai kan? Nak kerja bagus-bagus semua kan? Nak orang hormat, buat kerja. Orang-orang ni semua akan hormat bukan dengan harta. Orang akan hormat dengan ilmu. Kalau orang tu semakin berilmu, orang akan hormat. Orang akan cari untuk minta panduan. Jadi jaga diri ya. COVID ni jangan keluar pergi mana-mana. Okay, duduk kat rumah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.